Okey, kita sambung subtopik seterusnya iaitu subtopik terakhir dalam tajuk 6 iaitu account audit and reports. Untuk subtopik terakhir ini kita akan belajar tentang company financial statement bersama-sama dengan 3 perkara lain iaitu yang pertama kita akan tengok company financial statement, yang kedua kita akan tengok accounts to be kept ataupun account yang hendaklah disimpan. Yang ketiga kita akan tengok consolidated account ataupun account yang hendaklah disatukan, dan yang terakhir kita akan tengok annual return ataupun pulangan tahunan. Untuk keempat-empat perkara ini kita akan tengok secara teori sahaja berdasarkan kepada law ataupun lebih tepat berdasarkan kepada Companies Act 2016. So keempat-empat perkara ini, company financial statement, account to be kept, consolidated account dan juga annual return, kita akan tengok dari perspektif teori berdasarkan undang-undang iaitu Akta Syarikat 2016. Kita masuk yang pertama. Kita tengok yang pertama dulu iaitu company financial statement. Apa yang dimaksudkan dengan company financial statement? Kat sini financial statements ataupun penyata kewangan written records adalah rekod bertulis that convey the business activities and the financial performance of a company. Penyata kewangan adalah satu rekod bertulis yang menyatakan apa? Business activities, aktiviti perniagaan, and the financial performance of a company, dan juga prestasi kewangan syarikat tersebut. Apa yang ada dalam financial statement? This includes balance sheet, income statement, and cash flow statement. So, apa yang ada dalam financial statement? Ada 3 benda. Yang pertama adalah balance sheet ataupun kunci kira-kira. Yang kedua adalah income statement ataupun penyata pendapatan. Dan yang ketiga adalah cash flow statement ataupun penyata aliran tunai. Bawah Seksyen 248 Akta Syarikat 2016, apa yang dinyatakan? Directors are required to prepare financial statement, previously known as profit and loss. So, di bawah Seksyen 248 Akta Syarikat 2016, pengarah adalah dikehendaki untuk menyediakan financial statement ataupun penyata kewangan yang dahulunya dikenali sebagai profit and loss, account untung rugi. So, berdasarkan Seksyen 248 ini, kita dapat tahu yang directors are responsible to prepare the accounts within 18 months from the date of its incorporation and subsequent one within 6 months of its financial year end. So, maka pengarah adalah bertanggungjawab untuk menyediakan akaun syarikat ataupun financial statement itu dalam tempoh masa 18 bulan from the dates of its incorporation. Dalam masa 18 bulan dari tarikh pemerbadanan, and subsequent one, dan penyata kewangan yang kedua. Yang dekat sini 18 bulan dari tarikh pemerbadanan ini adalah financial statement yang pertama. Dia kena sediakan financial statement yang kedua, subsequent yang berikutnya dalam tempoh masa 6 bulan dari financial year end, tahun kewangan syarikat. Right. Dan account itu, such account must be audited by independent and competent third party. So, bila director dia dah sediakan account tadi tu, maka account itu mestilah diaudit oleh satu pihak ketiga yang bebas dan kompeten, iaitu auditor lah. Alright. Bawah Seksyen 249, dia menyatakan Seksyen 249-1 provides that Seksyen 249-1 menyatakan bahawa annual financial statement should give true and fair view of the company financial position of the financial year end
and the company financial performance for the financial year end. So section 249/1 menyatakan annual financial statement, penyata tahunan kewangan tadi tu hendaklah melambangkan kedudukan yang sebenar dan kedudukan yang tepat berkenaan dengan kedudukan kewangan syarikat untuk tahun kewangan tersebut dan juga prestasi kewangan syarikat untuk tahun kewangan tersebut. So kiranya financial statement tadi tu, financial statement hendaklah melambangkan dua perkara. Yang pertama, company financial position, kedudukan kewangan syarikat. Yang kedua, company financial performance, prestasi kewangan syarikat berdasarkan section 249/1 Akta Syarikat 2016. Company financial statement. Penyata kewangan syarikat berdasarkan section 252 Akta Syarikat 2016 menyatakan directors are required to prepare a directors report to be submitted together with the accounts. Dekat sini, dekat section 248, kita dah belajar yang seorang director, seorang pengarah syarikat perlu menyediakan financial statement. Section 248. So, director perlu sediakan financial statement. Bawah section 252, pengarah tadi perlu sediakan apa? Director's report, laporan pengarah. To be submitted together, untuk diserahkan bersama-sama dengan account. So, bawah section 252, dia kena sediakan director's report. So, perkara di bawah financial statement di bawah perkara section 248 dan director's report di bawah section 252 kena disediakan oleh directors. Such report must obtain the board of directors approval and sign on the director's behalf by at least 2 directors. For private company with 1 director, it is allowed to be signed by sole director. So report yang dibuat di bawah section 252 ini mestilah mendapat kebenaran ataupun kelulusan daripada board of directors ataupun ahli lembaga pengarah. Dan ditandatangani bagi pihak pengarah sekurang-kurangnya 2 orang pengarah. So board of directors dia kena bagi approval, kelulusan pada report ini dan perlu mendapatkan tanda tangan sekurang-kurangnya 2 orang pengarah syarikat lah. Untuk satu syarikat persendirian yang mempunyai 1 pengarah sahaja, adalah dibenarkan untuk ditandatangani oleh pengarah tersebut yang satu tadi tu. So itu yang dinyatakan di bawah section 252. The director's report should contain, report pengarah tadi ataupun laporan pengarah ini perlu mengandungi perkara apa? Ada 7 perkara yang perlu ada dalam laporan pengarah. Yang pertama adalah name of every director of the company. Nama setiap pengarah dalam syarikat tersebut. Yang kedua, company's principal activities including subsidiaries activities. Aktiviti utama syarikat dan juga termasuklah aktiviti sampingan ataupun subsidiary syarikat. Kena ada. Yang ketiga, matters provided in the 5th Schedule of Companies Act 2016. Perkara-perkara yang dinyatakan di bawah jadual ke-5 Akta Syarikat 2016. Ada berapa perkara? Ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama, net amount of profit and loss for the financial year. Jumlah untung rugi untuk tahun tersebut, tahun kewangan tersebut. Yang kedua, any issued shares. Mana-mana share yang telah dikeluarkan. Purpose of issuance, tujuan share itu dikeluarkan. Classes of shares, class share and number of shares for each class. Bilangan share untuk kelas-kelas share tersebut. Itu yang kedua lah.
Yang ketiga, amount of dividends recommended by directors. Jumlah dividen yang dicadangkan oleh pengarah. So, 3 perkara ini terletak di bawah Fish Schedule ataupun jadual kelima Akta Syarikat 2016 yang awak perlu masukkan dalam Directors Report. Yang keempat, any circumstances that may render the account misleading. Apa-apa situasi atau keadaan yang boleh menyebabkan akaun itu misleading, tersilap. Jika adalah. Okay. Yang kelima, particulars of collateral securing the liabilities of third parties. Okay, butiran-butiran collateral ataupun cagaran. Okay, yang menjaga liability pihak ketiga. Yang keenam, fees and other benefits received by directors and past directors. Iuran dan apa-apa benefit kelebihan yang diterima oleh director, yang diterima oleh pengarah ataupun pengarah-pengarah sebelumnya. Dan yang ketujuh, amount paid out as indemnity or premium for insurance. Jumlah yang dibayar sebagai indemnity ataupun tanggung rugi ataupun premium untuk insurans. So, ada 7 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang perlu dimasukkan dalam Directors Report, laporan pengarah. Okay. Alright. So, circulation and lodgement of company financial statement. So, bila syarikat awak dah sediakan dah company financial statement, maka company financial statement itu perlu kita buat circulation and lodgement. Circulation adalah edaran. Lodgement adalah serah simpan. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Dalam public company. Dalam public company, okay, circulation of financial statement, edaran financial statement itu awak boleh refer section 258 Akta Syarikat 2016. Okay. Untuk public company, untuk satu syarikat awam, edaran financial statement itu, circulation of financial statement kena dibuat at least 21 days before the date of its AGM. Okay. Awak kena serahkan ataupun edarkan financial statement kepada ahli-ahli syarikat sekurang-kurangnya 21 hari sebelum tarikh AGM syarikat public company. Okay. Untuk private company, bila dia kena edarkan financial statement tadi tu, sebabkan private company dia tak ada AGM. So, bila dia kena serahkan financial statement within 6 months of its financial year and dalam masa 6 bulan tarikh tahun kewangan syarikat. Okay. Lodgement, lepas awak dah edarkan, awak dah buat AGM, kemudian awak nak serah simpan. Serah simpan ni maksudnya kita simpan rekod tadi dengan pendaftar syarikat. Lodgement of financial statement with ROC ataupun Registrar of Companies. Awak akan buat di bawah section 259 Akta Syarikat 2016. So, di bawah public company, bila awak kena serah simpan company financial statement tadi tu, within 30 days from its AGM, dalam masa 30 hari daripada tarikh AGM. So, lepas awak buat AGM, dalam masa 30 hari, awak kena serah simpan financial statement tadi kepada Registrar of Companies ataupun pendaftar syarikat. Untuk private company, bila dia kena serah simpan rekod kewangan, okay, within 30 days from the date of circulation to its members, dalam masa 30 hari dari tarikh edaran financial statement tadi ataupun penyata kewangan tadi kepada ahli-ahli syarikat. So, awak kena ingatlah 2 perkara ini. Okay, kita dah tengok financial statement. Sekarang ni kita nak tengok accounts to be kept ataupun account yang hendaklah disimpan. Okay. Bawah section 245-1 Akta Syarikat 2016 dia menyatakan a company directors and managers shall keep the accounts and other records in order to A, sufficiently explain the transaction and financial position of the company and enable true and fair profits and loss accounts and balance sheets. B, enable the accounting and other records be properly audited. So, di bawah section 245
menyatakan syarikat, pengarah-pengarah dan pengurus-pengurus syarikat hendaklah menyimpan akaun dan mana-mana rekod lain supaya untuk sufficiently explain secara kita kata secara lengkapnya, okay, menerangkan tentang transaksi dan juga kedudukan kewangan syarikat dan membolehkan satu akaun untung rugi dan akaun balance sheet yang betul dan adil disimpan. Okay, B, untuk membolehkan mana-mana accounting dan juga rekod-rekod lain diaudit secara betul. So, di bawah section 245-1 ni dia nak tekankan. Okay. Bawah section 245-1, pengarah, pengurus dan juga syarikat tu sendiri, dia kena simpan rekod accounting supaya membolehkan syarikat itu menerangkan, okay, transaksi dan juga kedudukan kewangan syarikat, yang mana dia boleh menerangkan tentang akaun untung rugi dan juga balance sheet secara jelas dan adil, secara tepat. Dan B, dia membolehkan nanti kalau syarikat tu simpan akaun tadi tu dan juga rekod-rekod lain, boleh diaudit secara senang lah sebab kita dah ada rekod. So, section 245-1 ni dia menerangkan tentang purpose. Kenapa tujuan kita kena simpan akaun. Alright. Section 245-3 menyatakan the company is required to retain the records for 7 years after the completion of the transaction or any related operation for audit purpose. Syarikat, okay, bawah section 245-1 dia dah terangkan dah kenapa perlu simpan audit. Section 245-3 dia nyatakan tempoh berapa lama kita nak simpan akaun-akaun tadi tu, rekod-rekod tadi tu. So, bawah section 245-3 menyatakan syarikat perlu untuk menyimpan ataupun mengekalkan rekod tadi selama 7 tahun after the completion of the transaction. Selepas tamatnya transaksi or any related operation atau apa-apa operasi terlibat untuk tujuan audit. So, dikata untuk tujuan audit, okay, syarikat kena simpan apa-apa rekod berkaitan dengan transaksi dan juga operasi untuk tempoh 7 tahun. Dan rekod tadi, okay, such records must be kept at the registered office of the company or any other place that are fit and easily accessible for inspection. Rekod yang disimpan tadi tu, okay, yang telah dibuat itu, mestilah disimpan dekat mana? Registered office of the companies. Okay. Pejabat berdaftar syarikat tersebut. Okay, pejabat utama lah selalunya. Ataupun any other place, mana-mana tempat lain that are fit, yang sesuai and easily accessible dan boleh diakses secara mudah untuk inspection, penyemakan. So, dia kata kena simpan dalam tempoh masa 7 tahun. Simpan dekat registered office of the company, pejabat utama syarikat, pejabat berdaftar syarikat ataupun mana-mana tempat lain yang sesuai dan boleh diakses secara mudah bagi penyemakan. Okay. Yang seterusnya bawah section 245-2 menyatakan, okay, the company directors and managers are responsible for appropriate entries in the accounting and any relevant records within 60 days of the completion of the transaction. Syarikat, pengarah-pengarah dan juga pengurus adalah bertanggungjawab untuk apa-apa entry, okay, dalam accounting dan apa-apa rekod yang relevan dalam masa 60 hari daripada tarikh penyelesaian transaksi. So, syarikat, pengarah dan pengurus, dia bertanggungjawab untuk entry kemasukan, accounting dan apa-apa rekod yang relevan dalam masa 60 hari selepas tamatnya satu transaksi syarikat. Okay. Kemudian kita tengok
habis accounts to be kept, kita tengok consolidated account ataupun account disatukan. Okay, apa maksud consolidated accounts ataupun account disatukan ini? Account disatukan. Consolidated accounts is a group of financial statement in which the assets, liabilities, equity, income and expenses and cash flows of holding company and its subsidiaries are presented as single economic entity. So, account disatukan bermaksud adalah satu kumpulan. Satu kumpulan apa? Financial statement. Satu kumpulan penyata kewangan in which yang mana asset, liability, equity, income, pendapatan, expenses, perbelanjaan dan juga cash flow, aliran tunai satu syarikat holding company, satu syarikat satu syarikat induk and its subsidiaries dan anak-anak syarikatnya are presented as single economic entity, telah disimpan ataupun dibentangkan sebagai satu entiti ekonomi yang tunggal. So, bayangkan kita ada holding company, syarikat induk dan kita juga ada subsidiary company, anak syarikat. Okay. Kedua-dua ni ada account yang berbeza. Ni account satu untuk holding company, account dua untuk subsidiary company. Okay. Tapi kita gabungkan kedua-dua account ini sebagai satu single economic entity. Single economic entity. Bila kita gabungkan kedua-dua account holding company dengan subsidiary company ini, kita namakan dia sebagai consolidated accounts ataupun account disatukan. So, section mana yang cakap tentang consolidated accounts? Awak boleh refer section 250 Akta Syarikat 2016 yang menyatakan a company with subsidiaries are required to include its subsidiaries account in the consolidated accounts. Mana-mana syarikat yang mempunyai subsidiary ataupun anak syarikat adalah perlu untuk memasukkan account subsidiary tadi, account anak syarikat tadi dalam consolidated accounts, dalam account disatukan. Memang dah termaktub bawah section 250 Akta Syarikat 2016. So, dia kata if any subsidiary accounts are omitted, the directors need to disclose the reason for such omission. Kalaulah syarikat itu dia tak masukkan subsidiary account, dia hanya tu buat holding account saja, dia tak masukkan sekali subsidiary accounts. Okay, ya? Dia keluarkan, tak masukkan sekali. So, director tadi dia kena bagi tahu, dia kena dedahkan. Okay, dedahkan apa? Sebab kenapa dia tak masukkan subsidiary account bersama-sama dengan holding account dalam consolidated account tadi tu. So, it is advisable for directors of holding company to prepare consolidated accounts of all its subsidiaries to have the same financial year end as the holding company. Adalah dinasihatkan untuk pengarah-pengarah satu syarikat induk untuk menyediakan consolidated account. Account disatukan of all its subsidiaries untuk semua anak-anak syarikatnya to have the same financial year, untuk mempunyai tahun kewangan yang sama seperti mana syarikat induk. Senang, kita nak satukan sekali, kita nak tengok financial year dia, tahun kewangan dia. Okay. Alright, itu consolidated account. So, account-account yang memerlukan auditing. Apa account yang memerlukan auditing? Yang ada 9 jenis account yang memerlukan auditing. Yang pertama adalah financial statement, penyata kewangan, yang mana kita ada share capital, modal share, okay, and reserve and statutory records, record statutory. Okay. Yang kedua, kita ada property, plant and equipment. Kita ada hartanah, okay, harta, plant, logi dan equipment, alatan. Yang ketiga, account yang ketiga ada cash and bank balance and fixed deposit. Kita ada baki tunai dan juga baki
banking dan juga fixed deposit tetap. Akaun yang keempat adalah loans, pinjaman. Akaun yang kelima adalah investment, pelaburan. Yang keenam, trade receivable, dagangan yang diterima. Yang ketujuh, payable and accrual, pembayaran dan juga akruan. Yang ke-8, inventories and work in progress, inventory dan juga kerja-kerja yang sedang berjalan. Dan yang akhir sekali kita ada income statement, penyata pendapatan. So ini adalah 9 jenis akaun yang perlu diaudit. Okey ya. Berdasarkan undang-undang di bawah Akta Syarikat 2016. Okey. Dan yang terakhir sekali kita akan belajar tentang annual return, pulangan tahunan. So, apa yang dimaksudkan dengan pulangan tahunan di bawah Akta Syarikat 2016? Annual return is the basic information of a company. Pulangan tahunan adalah maklumat asas berkenaan dengan syarikat. It is defined as a summary of a company profile, which consists of general information about a company, the directors, shareholders and business address. So, annual return adalah informasi ataupun maklumat ringkas ataupun asas ataupun ringkas berkenaan dengan syarikat. It is defined as summary. Okay, didefinisikan sebagai ringkasan company profile syarikat yang mengandungi maklumat umum seperti pengarah, pemegang saham dan juga alamat syarikat. Okay. It is a document that companies file each year on the anniversary of the company's incorporation. Ianya adalah satu dokumen yang setiap syarikat akan filekan setiap tahun bila mana ulang tahun syarikat. Anniversary of the company's incorporation. Ulang tahun perbahanan syarikat. Okay, syarikat akan filekan annual return tadi tu. So, berdasarkan Section 68, the company are required to lodge its annual return to the registrar not later than 30 days from the anniversary of its incorporation. Berdasarkan Section 68, syarikat adalah perlu untuk serah simpan. Serah simpan apa? Its annual return, pulangan tahunannya kepada registrar tidak melebihi 30 hari daripada tarikh ulang tahun perbadanan. Okey. Apa lagi pasal annual return? The annual return prepared shall be signed by a director or secretary of the company. So, annual return, pulangan tahunan yang disediakan itu hendaklah ditandatangan oleh pengarah ataupun setiausaha syarikat. But the power in determining the form and manner in which the annual return is to be lodged is laid down by the registrar itself. Okay. Akan tetapi, kuasa untuk menentukan bentuk dan cara bagaimana pulangan tahunan itu hendak diserah simpan akan dibentangkan ataupun dinyatakan oleh registrar sendiri, oleh pendaftar sendiri. Yang penting, okey, annual return tadi tu hendaklah ditandatangani oleh pengarah ataupun setiausaha syarikat. Cara macam mana nak serah simpan, okey, registrar yang akan inform. Right. Okey. Contents of an annual return. Okey. Apa isi kandungan annual return? Ada 6 perkara. Yang pertama, address of registered office. Okey. Alamat berdaftar syarikat. Nombor 2, nature of business. Jenis perniagaan syarikat. Branch office address if any. Alamat pejabat cawangan syarikat jika ada. Kalau syarikat awak tu ada pejabat cawangan, masukkan sekali alamat tersebut. Yang keempat, address of registered members if it is not kept at the registered office. Okay, alamat ahli-ahli berdaftar jika alamat itu tidak disimpan di pejabat berdaftar. Yang kelima, address of the financial records if it is not kept at registered office. Alamat kepada rekod-rekod kewangan jika rekod kewangan itu tidak disimpan di pejabat berdaftar. Dan yang terakhir, for a company with share capital, untuk syarikat yang mempunyai share capital, annual return, pulangan tahunan should include, hendaklah mengandungi bersama-sama, total amount of indebtedness, jumlah hutang, okay,
Particulars of directors, managers, secretaries and auditor. Maklumat ataupun butiran pengarah, pengurus, setiausaha dan auditor. List of its members, senarai ahli syarikat. And other information as the registrar may require. Dan apa-apa maklumat lain seperti mana yang diperlukan oleh pendaftar. Okey. Bawah section 68(6) menyatakan, okay, the company shall be allowed to lodge a statement signed by a director or secretary certifying that there is no change in any of the matters stated from previous year. If the particulars remain unchanged from the last preceding, yes. Di bawah section 68(6), okay, saya dah cakap tadi, satu annual return, satu pulangan tahunan hendaklah ditandatangan oleh pengarah ataupun setiausaha syarikat. Okay. Satu syarikat dibenarkan untuk menyerah simpan penyata yang ditandatangan oleh pengarah ataupun setiausaha syarikat yang memperakukan bahawa tidak ada perubahan dalam apa-apa perkara yang dinyatakan daripada tahun sebelumnya. Okey. Kalaulah penyata kewangan awak yang awak buat tahun ini tidak ada beza dengan tahun lepas, maka awak boleh juga simpan serah simpan penyata tahun ini, tapi kena ada tanda tangan daripada director ataupun secretary company. So, section 68(6) ini hanya terpakai jika butiran-butiran dalam annual return itu kekal tidak berubah daripada tahun sebelumnya. Bawah section 549. Okay, the registrar have the right to strike off the company if the company fails to lodge an annual return for 3 or more consecutive years. Registrar ataupun pendaftar di bawah section 549 ada hak untuk apa? To strike off the company. Untuk menggugurkan syarikat. Kiranya kita buang nama syarikat daripada senarai daftar syarikat. Gugurkan syarikat. Maksudnya syarikat awak dah tak wujud dah. Syarikat tidak wujud. Okey, jika mana syarikat gagal untuk serah simpan pulangan tahunan untuk 3 ataupun lebih tahun berikutan. So, kalau syarikat awak 3 tahun ataupun lebih, syarikat gagal untuk serahkan annual return, maka di bawah section 549, registrar ada hak untuk gugurkan nama syarikat awak. Dan syarikat awak akan dianggap tidak wujud. Dan yang terakhir di bawah section 68(9), the company and officer who commit an offence or failing to lodge the annual return shall be fined not exceeding RM50,000 and further fine not exceeding RM1,000 for each day of continuing offences. So, jika syarikat ataupun ahli-ahli ataupun pegawai dia yang melakukan kesalahan yang mana gagal untuk menyerah simpan annual return tadi tu, okay, mereka hendaklah didenda tidak melebihi RM50,000. Okey. Dan denda tambahan tidak melebihi RM1,000 untuk setiap hari kesalahan itu dilakukan. Okey. So, di bawah section 68(9), kalau syarikat itu ataupun pegawai dia gagal untuk serah simpan annual return, mereka boleh didenda RM50,000. Okey. Dan makin bertambah hari mereka tak gagal untuk serah simpan, RM1,000. Tidak lebih lah. Setiap hari yang mereka gagal serah simpan. Hari pertama, dah dapat notis, gagal juga. RM1,000. Hari kedua, dapat notis, gagal juga. RM1,000. Sampailah hari yang awak boleh serah simpan annual return tadi. Maka dengan ini tamatlah chapter 6 kita untuk tajuk Accounts, Audit dan Report. Kita akan jumpa untuk tajuk terakhir di bawah atas syarikat 2016.